It's on sekarang, dah on ha, santai je. Hai, Assalamualaikum, selamat petang. Apa khabar semua? Saya nampak ada beberapa nama laju je naik tu. Terima kasih kepada anda yang join, yang terus masuk dan like ya. Terima kasih kongsi-kongsi ataupun apa tu? Tap screen. Terima kasih. Saya nak makan petang sebenarnya, dan juga nak mengaktifkan akaun sambil menegur anda sebab semalam saya live sekitar 30 minit je. Saya ingatkan nak buat 1 jam kan semalam, tapi sebabkan satu lagi nak main hujan, satu lagi sebab gelap sangat dekat luar tu, jadi tak sesuai kan. Dah apa ni, dekat maghrib kan, lepas tu alang-alang ya, dah dah gelap macam tu, takkan nak buka lampu lagi, saya nak tinggalkan live lagi. Itu yang jadi 30 minit je semalam kan. Jadi hari ni saya sambung balik. Saya sebenarnya hari ni santai-santai lah, hujung minggu. Sambil tu saya makan salad. Inilah kerja saya kalau rasa perut ni dah buncit sikit kan, dah jadi lambat sikit lah nak makan nasi. Tapi ada juga protein, yang penting salad ni mesti ada. Yang penting salad. Kalau dah jenis perut ni tak rajin naik, bila dah naik tu memang akan jadi susah hati. Itu saya lah. Manalah tadi saya nampak baru je like, 3 like dah hilang ya. Itulah saya punya followers ni ataupun rakan-rakan saya, sebab followers saya tak ramai lagi kan. Ataupun yang biasa-biasa tu dia jarang masuk kan. Itulah mungkin saya tak nampak yang biasa masuk tu. Apa pun selamat petang. Kita makan-makan petang ya, sambil berborak-borak dengan anda. Tak ada tajuk khusus, just nak bertegur sapa sahaja dengan anda sebelum kita mulakan nanti hari Isnin. Ada Indonesia Show akan start pada hari Isnin. Jadi kita akan berbual-bual di ruangan komen ya. Laptop ni buat laptop je. Mouse ada? Ada dalam beg. Okey. Dalam beg. Ni tak guna mouse sebenarnya. Jom. Kamera minat petang. Tak ada sikit. Okay, thank you. Ni straight nampak dia. Betul dah. Bukan sini. Sikit. Jadi lah nampak angle sikit bawah cantik. Betul. Kasih. Okay. Tak nampak angle tu. Oh, begitu ke? Sikit macam sedap. Mesti dah sedap dia salad. Tak nak ada nugget. Nak kita makan Dah muak. Tengok suka makan salad macam ni kan, badan macam ni. Susah nak naik. Nak naik badan, tapi bila perut naik je dah susah hati. Tu masalah saya.
Hai, apa khabar Hana Nisa join. Diva tu dia dah habis dah susu. Dah berapa jam Mami tak boleh nak follow orang. Tak pernah tak jadi. Tak boleh nak follow. Berapa jam lah. Mungkin kepada anda kat sini sebab ni adalah ada dalam rakaman kan. Nanti akan ada rakaman selepas live. Memang saya biasa akan upload balik dekat satu lagi media sosial lain. Jadi kan siapa yang akan tonton balik, mungkin ada yang dah follow saya kata saya tak follow balik kan. Biasanya saya akan follow saja. Kalau tengok dalam dekat profile saya ataupun kat bio pun lebih banyak saya follow orang daripada orang follow saya kan. Separuh daripadanya baru follow saya balik. Walaupun benda pun bagi anda yang follow saya yang saya tak follow back ni, dalam beberapa jam ni saya tak boleh follow. Saya tak tahu kenapa. Mungkinlah sebab biasanya kalau macam saya dah follow ramai, dia akan stop kan. TikTok akan sekat untuk beberapa jam sahaja. And then boleh follow balik. Tapi kali ni saya rasa macam lama sangat saya tak boleh nak follow. Jadi saya meminta maaf kepada yang follow, saya tak dapat follow back. Nanti later lah insya-Allah kalau boleh follow balik, saya akan follow balik mana yang saya belum follow lagi tu. Sebab bagi saya followers ni berharga. Dan followers ni juga adalah bukan setakat followers. Anda dekat sana ada sebagai kawan-kawan saya ya. Khabar kat sana Zahizah ya. Jauh sikit ni saya tak berapa nak nampak tulisan tu. Terima kasih pada anda join. Jom kita sambil-sambil minum petang Petang pukul 2. Violet ni memang favourite lah. Itulah yang menjadi balas susah nak naik. Kita ni kan kalau kita kurus sangat, kita nak gemuk kan. Kalau kita gemuk, kita nak kurus. Normal lah macam tu kan. Manusia dia mesti ada rasa tak puas hati dengan diri sendiri. Jadi macam saya ni dah terbiasa badan kurus. Memang kalau boleh nak berisi sikit. Tapi bila dah start, sebab kan anak saya cakap dia apa, kalau kita start berisi tu perut dulu berisi kan. Tapi tu yang tak tahan tu perut tu kan. Bila kita dah biasa dengan saiz yang kita dah ada selama sepanjang hidup, tiba-tiba buncit kan. Buncit dan susah nak surut balik. Jadi susah hati lah. Susah hati sebab rasa tak sihat. Okay, sebenarnya rasa macam ialah huduh lah, rasa huduh. Huduh tu bila pakai baju ataupun sebab saya suka macam skipping tu kan, nampak dekat cermin ada lemak-lemak yang tak sepatutnya. Tu yang rasa tak bestnya kan, tak bestnya. Jadi saya faham lah apa perasaan orang yang dah berisi, macam mana susah nak turunkan berat badan kan. Macam saya ni baru perut saja, setakat perut saja. Tapi lama jugalah ya. Keadaan perut yang agak buncit, maksudnya bukan saiz asal. Saya biasa saiz saya asalnya daripada saya sekolah dulu 23.5. Bayangkan sekarang ni kalau dah daripada 23.5 tu naik hampir 2 kali ganda. Mestilah rasa macam rasa pelik kan kalau macam beberapa tahun selepas habis sekolah kita naik sikit-sikit tu, ataupun kita dah biasa naik badan, mestilah tak rasa apa-apa yang yang pelik. Tapi selepas saya dapat anak yang ke-6, selepas pregnancy yang ke-7, anak yang ke-6 masa tu. Masa tu dah sibuk kerja dan single mother kena kerja lah kan. Sibuk kerja. Lepas tu masa tu college lagi. Start kat situ dah, perut dah start naik.
Dan masa yang sama juga nak naikkan berat badan. Masa tu tak teruk lagi. Masa tu okey lagi lah. Cuma just naik sikit je lah kat perut tu. Masih boleh lagi pakai baju-baju lama kan. Sebenarnya baju memang boleh pakai. Cuma dia tak cantik lah kan. Sebab bila saya request baju-baju kaftan, saya dah dapat baju kaftan kan. Dan saya akan share. Dan saya dah share pun kan. Itu yang jadi susah hati tu, takut nanti buncit tu lagi besar kan. Jadi tak cantik lah kita nak tunjukkan baju-baju yang kita dapat free sample tu. Itu satu. Satu lagi untuk diri sendiri. Sebab ada rasa tak selesa tau bila produk tu naik. Macam kita rasa tak fit. Macam ni perasaan dia nak cakap ya, bila perut tu naik, macam mana rasa dia kan. Sebab kita dah biasa, saya dah biasa perut saya lean aja ataupun kecil je perut. Tapi bila perut tu naik, dia jadi macam macam cepat mengah ya, nak tangga cepat mengah. Sebab kita dah biasa bawa badan kiringan. Jadi bila badan yang bila dah perut dah berisi sikit, sebab tak biasa itulah tak nak biasakan dan tak biasa. Dan rasa sebab target lah target untuk jangan ada perut yang tidak sihat. Sebab kan ada hadis yang mengatakan punca penyakit bermula daripada perut kan. Itulah bila daripada zaman sekolah dulu dah dengar hadis yang mengatakan punca segala penyakit daripada perut. Itu yang jadi bila perut besar je sekarang ni kan, jadi tak selesa tu. Nak cuba turunkan tapi memang saya nampak kat situ corn ice cream memang saya makan. Sebenarnya saya makan semua. Ice cream ke apa memang favorite lah, benda-benda manis memang suka. Mulut penuh. Nanti dah kurang sikit dalam mulut tu, baru boleh cakap. Nanti anda kata macam tak tegur pula kan. Sebenarnya hari ni hari bersama dengan anak cucu. Ada anak bongsu, ada cucu sulung, ada cucu nombor 2. Okey. Bila cerita pasal anak dan cucu ni yang saya nak share. Sebenarnya saya nak buat live ni ada sebagai part yang kedua daripada part 1 Ada post saya sebelum ni. Saya tunjukkan tentang part 1. Anda boleh boleh lihat nanti. Part 1 tu saya tunjuk sekali orang panggil sekali arung ataupun sekilas sahaja. Free sample yang kita dapat daripada TikTok shop, daripada TikTok. Jadi walaupun santai, saya suka ada pengisian lah walaupun santai, sebab nanti saya tak reti nak berborak kan, mesti ada something mesti ada something yang saya nak share pada anda supaya ada manfaat Jadi part 1 tadi saya tunjuk sekilas barangan Density barangan daripada TikTok shop kan. Jadi itu yang seronok nak saya sharekan. Macam bagi anda yang baru lagi yang baru boleh nak dalam TikTok shop ataupun sebagai seller mungkin nak tahu macam mana boleh dapat, ataupun saya kongsikan lah seronok kalau kita ni berniaga dan kita kenal produk tu, dan lebih-lebih lagi kalau dapat
free sample kan. Free sample tu yang seronok sangat. Jadi part tu daripada saya buat post sebelum ini, saya kongsikan satu dulu. Itu daripada perkakas elektrik untuk masak makanan secara deep fry. Bukan deep fry, apa tu, air fryer. Deep fry. Kita biasa sangat deep fry tu dah lama kan, tapi air fryer ni benda yang baru kan bagi kita. Jadi benda yang paling saya suka lah. Saya ni paling sebenarnya daripada dulu lah, daripada dah terbiasa daripada muda-muda, masa anak kecil-kecil lagi, suka masak makanan sihat. Kita makan juga. Masa tu kita muda kan, mesti nak makan juga apa-apa yang kita nampak dekat pasaran ataupun apa yang orang hidang kat kita kan. Masa tu belum ada lagi, belum zaman-zaman IT yang hebat macam sekarang, banyak sosial media semua kan. Dulu kita just guna internet ni just macam kat sekolah belajar cara nak menaip ke, belajar mungkin kalau di college, sebab saya ambil course e-business tu, belajarlah buat website masa tu kan. Itu kalau memang dah menjurus ke arah online business kan. Saya memang ambil course e-business. Cuma yang berbezanya zaman dulu dengan sekarang kan. Kalau dulu kita tak dapat nak share macam sekarang kan. Kalau sekarang ni best, kita senang nak mendapatkan apa yang kita nak, dan juga kita senang nak share balik kan. Jadi kebaikan dia dari segi berniaga lah. Kalau kita nak berniaga, kita dah memilih secara online, yang paling best bila kita dah ada TikTok Shop ni kan. Dia sebelum ni kan dah banyak dah yang lain. Saya dah cuba juga yang lain kan. Tapi tidak semudah di TikTok dan tidak seuntung di TikTok. Sebab TikTok ni tu lah saya katakan awal tadi, kita dapat free sample kan. Itu pun kita kena mencuba dululah ya. Mula-mula kita kena berniaga dulu, ataupun kita kena kenal produk tu sendiri, sama ada kita beli produk tu ataupun produk yang dah sedia ada dekat rumah, yang kita memang dah ada, so kita boleh tunjukkan pada orang kan. Sebab macam mana kita nak jual kalau kita tak tahu produk tu, ataupun kita sendiri tak cuba, tak pegang, tak lihat produk tu kan. Macam ada je macam ada yang saya share pengisar tu kan. Saya ingatkan saiz dia sebesar tangan je, sebab saya fokus masa tu untuk cari jenis pengisar yang kecil kan, yang memang handy, yang kita senang nak bawa, nak membawang ya. Sambil-sambil membawang kita boleh blend sendiri macam tu. Jadi saiz kecil. Rupanya ada juga yang di antara produk yang saya jual dalam TikTok Shop tu, saiz dia rupanya lebih besar. Dah jual dua set dah kan, baru tahu saiz sebenar dia sebenarnya besar. Lebih besar daripada sejengkal ni kan. Jadi itulah sebenarnya kalau macam kita jual sahaja daripada gambar tak tepat kan. Itu pun ada orang beli juga, tapi lebih berkesan kalau kita ada sendiri produk dia, dan kita mengalami sendiri dengan produk tersebut. Macam kita guna ya, seperti yang saya nak share hari ni, saya guna air fryer tu. Belajar dengan cucu lah ya, sebab cucu yang mahir menggunakannya, lepas tu anak bongsu kan. Jadi saya masak nugget tanpa minyak. Tu yang paling seronok nak makan selalu. Saya ni dah jadi penakut dia dengan minyak, sebab dah berumur macam ni. Nak cari minyak pun ya, minyak yang kalau boleh nak minyak olive ya, minyak coconut oil yang bagus lah, bukan minyak yang banyak kolesterol, tinggi kolesterol, minyak yang tak tepu kan. Itulah, jadi mungkin terlalu banyak. Kalau kat luar kita tak ada pilihan kita makan je. Sebab saya memang suka makanan bergoreng. Jadi bila ada air fryer tu, itu terselamat lah, tak adalah minyak dekat sini kan. Tapi masa saya goreng ataupun masak pagi tadi saya belajar lah juga buat sendiri fun fries ni kan. Letak sikit minyak. Kita nak rasa goreng tu, nak rasa macam menggoreng, jadi letaklah dalam 2 sudu minyak dalam bekas satu air fryer tu. Jadi lebih kurang 1/2 kilo lah letak fun fries, sebab cucu-cucu semua suka makan kan. Macam ramai sangat cucu, 2 orang cucu, tapi cucu bongsu saya lah, sebab dia kecil lagi, picky makan. Jadi apa yang dia suka tu kita buat kan. Itu yang best, bila kita dapat bagi tu, kita tak nampak dia suka makan benda yang berkhasiat, okey lah kan. Benda yang kita rasa macam kurang minyak kan, kurang yang penting kita tak beli kat luar, kita boleh sediakan sendiri.
Kalau nak buat, saya pernah cuba buat pampers sendiri sebab daripada anak yang ketiga dulu, memang suka sangat. Salam, terima kasih anda join kat sana. Jadi memang daripada anak yang ketiga dulu, bila sebab dia tak sihat masa tu, dan makanan yang paling dia suka adalah yang berasaskan kentang. Jadi kentang ni banyak memori ya dalam family saya daripada anak saya tu kecil. Sekarang ni dah jadi suami orang dah, masih lagi suka kentang. Jadi bila cucu pun, cucu yang kecil ni, cucu lelaki yang kedua kan, dah berumur dah, cuma badan je kan, badan ni memang macam ni je. Satu lagi makanan lah, makanan saya suka makan yang tengok salad, sayur paling saya suka makan salad kan. Memang jenis yang tak makan banyak, tu je lah. Itulah alhamdulillah kan, alhamdulillah. Cik ke puan kat sana tu? Masa dulu, masa anak kecil-kecil kan, memanglah ada orang, anak seorang tu dah nampak badan berisi dan nampak agak berumur kan. Saya pernah tersempak dengan kawan sekolah. Puan, okey puan, apa khabar? Terima kasih join. Masa tu saya berpindah ke tempat baru. Anak saya dah 5. Betul, anak saya dah 5 dah. And then dekat sekolah baru tu saya berjumpa dengan guru sekolah yang merupakan kawan sambubaya masa dekat apa ni. Ya ke. Itulah dah berisi tu lah, kena berhati-hati kan. Jadi saya sambung cerita tadi. Masa saya jumpa dengan cikgu, guru kelas anak saya masa tu sekolah rendah kan. Sama-sama high school dulu. Budak-budak mesti dia nampak kan. Bila kita dah balik rumah, betul anak saya cerita kat rumah, Umi, cikgu tu kan dia tak ada anak lagi tau. Tapi kenapa cikgu tu nampak? Budak-budak kan dia cakap terus terang kan. Kenapa cikgu tu nampak tua? Itu jadi saya pun explain lah cara baik. Jadi cikgu susah, kadang-kadang tak cukup tidur kan. Jadi kita explain kat dia apa yang menyebabkan orang apa ni, sebab budak-budak dia memang akan cakap apa ni, terus terang kan. Budak-budak kan cakap direct macam tu je kan. Tapi itulah saya nak kongsikan dengan anda kan. Saya rupa kita anak dah 5 orang masa tu. 5. Masa tu anak 5 orang. Kita jumpakan kawan, ada ya yang kawan-kawan yang lagi cantik daripada saya pun ada ya. Maksudnya memang sebab bagi saya perut saya dah tak lawa dah. Itu yang saya melihatkan kawan yang masih lagi cantik penampilan dia, dah berumur masih lagi kemas kan, ataupun badan kemas lah, kata orang utara badan kemas kan. Itulah saya ambil jugalah ayat-ayat yang biasa. Betul, budak-budak jujur kan. Apa benda nak cerita tadi kan, bila saya dah baca-baca tu saya ambil tu. Itulah pentingnya kalau kita ni jenis daripada awal kan, kita jaga pemakanan kita, jaga pemakanan anak-anak. Anak-anak dia terikut sekali lah. Cucu sebab saya tak jaga cucu sebenarnya, cuma hari ni sahaja kan. Kebetulan saya nak jumpa anak saya. Ni cerita balik pasal TikTok sebab anak saya ni influencer. Kalau anda boleh tengok post yang ada beberapa post terkini ya, itu sebenarnya saya share tentang anak saya. Kalau tentang apa ni, influencer yang saya share dekat apa ni, dalam galeri saya, itu adalah anak saya, anak sulung. Itu anak sulung. Apa ni, jadi cerita tadi, balik pada cerita tadi kan, daripada muda, daripada anak 5 dulu kan, bila kita jaga makan ni, anak-anak dah biasa makan, macam dia tahu apa kita makan sebab kita suap. Bila saya dah kerja, saya dah itulah apa ni, masa anak ke-6 anak ke-6 saya kerja luar, saya buat kerja marketing, dan saya masuk college kan. Masa tu dah kurang masa untuk diri sendiri. Masa tu lah dah start badan naik sikit. Bukan naik banyak pun, naik sikit, naik kat perut je. Sebab saya langgar je masa tu, saya makan macam-macam. Punyalah nak naik berat badan, dan saya mencuba produk-produk jugalah kan, minum susu sekian-sekian kan. Apa ni, jaga kalori makanan. Nak naik sikit lah kan, sebab kalau terlalu kurus pun kadang-kadang orang kata apa, terlalu kurus pun nampak tak sihat juga kan. Itu bukan kita ni nak diet sangat ya. Sebab sebenarnya diet tu bagus kan. Cuma orang kita ni kalau macam
terlalu jaga makan sangat. Kadang pandangan orang kata macam kita ni diet sangat, padahal diet tu lah yang bagus. Diet tu maksud kita jaga kita punya pemakanan kan. Cuma kalau kita bertemu adik-beradik ramai-ramai kan, masa tu memang tak boleh nak sekat lah makanan kan, kita makan je. Kemudian tu kita kena ingat balik lah. Tapi dalam masa yang sama, kalau macam sesekali tak apa kan, tapi nak cover balik tu lah, nak cover balik apa yang dah makan banyak tu, nak buang balik tu. Tu kena tahu kan, sebab kita sekarang ni sebab saya rasa macam bila dah umur 50 macam ni, rasa macam susah tau nak turunkan balik lemak-lemak kat perut tu. Kalau masa umur 40-an dulu okey lagi rasa masa tu, boleh lagi kan. Selalulah ambil tali tip tu letak kat perut, ukur kat perut kan, nak tahu berapa naik, kemudian tu boleh naik nak turun, nampak makanan apa yang sesuai ya. Sebab kita ni badan kita tak sama, kita punya kadar metabolisme kita tak sama kan, kita punya gaya hidup kita kan. Ada orang macam mana dia naik berat badan tu, mungkin dia tak buat kerja-kerja yang agak mungkinlah ya, kalau yang agak senang pada muda, banyak mesin yang buat ataupun anak-anak orang yang jaga. Itu pun salah satu juga yang boleh menjadikan berat badan naik. Sebab apa? Saya cerita diri saya sendiri cukup lah kan. Yang saya nampak orang yang naik badan dan susah nak turun tu, contoh dia macam adalah mak angkat saya ni, dia orang Gajah Delima. Jadi bila dia dah orang gaji dah ramai kan, semua orang gaji buat, jadi dia hanya jaga diri dia sendiri. Jaga diri sendiri pun tengok ya, bila dah naik berat badan nak turun pun susah. Tapi saya ikut dia jugalah. Bila saya nampak dia tak makan nasi tengah hari kan, dia makan sayur saja. Tapi nampaklah seksanya dekat situ nak turunkan berat badan kan. Saya ikut juga cara pemakanan sayur tu, dan ambil pelajaran macam mana orang yang badan naik ni nak turunkan memang sangat susah kan. Sedangkan saya dekat perut sahaja pun saya rasa susah lah. Sebab apa, dah bila pegang tali tip macam naik sikit turun, naik sikit turun, dia tak boleh nak turun betul-betul macam zaman dulu-dulu kan. Itu yang jadi macam alamak, mencabarnya kan. Sampai saya cari dekat TikTok shop ni. Dulu memang masa saya kerja, saya pakai saya memang suka pakai jenis-jenis bengkung kan. Ada bengkung moden, lepas tu masa bersalin tu berpantang, betul-betul pantang pakai bengkung yang bertali banyak. Dengan moden pun pakai juga. Memang ketika pantang memang jaga betul. Lepas pantang memang perut cantik. Perut cantik. Ini kita cerita ya tentang perempuan lah kan. Perempuan kita masa kita berpantang tu lah. Tu masa kita sendiri kan, masa tu lah berpeluang untuk nak jaga makan dan sebagainya. Bila mulut penuh tak payah cakap, say hi je dengan anda, bye-bye je. Anda boleh tulis kat situ, dia tegur siapa, hi.
Dengan dia lagi. Alright. Nanti lupa. Sebab Umi tak Umi tak rakam melalui satu lagi tu. Kalau kita tak meniaga, kita boleh sebut tak platform lain? Boleh kot. Sebab saya tak letak produk dekat shop tu. Yang tak boleh kalau kita shopping kan. Kalau kita nak shopping ataupun sebagai seller, tak boleh nak sebut sosial media lain. Saya selalu bila saya live, saya rakam. Kadang-kadang saya biar je. Bila dah banyak kali live, saya biar je. Dan saya akan lihat rakaman semula. Ataupun saya download daripada TikTok Center. Saya akan pergi ke bahagian center. Jadi download balik. Dan saya akan share dekat YouTube. Saya sebut je lah YouTube. Tapi kalau saya shopping, saya tak boleh sebut kan. Hari ni saya tak letakkan produk dekat shopping. Anda boleh lihat dalam post saya lah. Saya dah letakkan beberapa dekat situ sebelum ni. Ini just nak bersembang-sembang saja dengan anda. Sambil tu tengok movie. Ada cucu saya kat depan. Tengok movie. Sebab saya tak letak produk dekat shopping tu tau. Dekat shop tu. Sebab sambil saya duduk dengan cucu saya. Hari ni ada dengan cucu. Kebetulan tadi ada cerita yang saya tersangkut, yang saya tak cerita lagi kan. Macam mana tiba-tiba hari ni saya dengan cucu saya. Dan saya duduk di rumah saya tak duduk dengan cucu masing lah. Sebab anak sulung saya ni dia influencer dalam TikTok ni. Saya ada share dekat post sebelum ni. Jadi saya banyak nak belajar dengan dia. Dan hari ni dia ada jadual belajar. Dia kalau dia dah gila nak pergi belajar tu, rajin pula. Masa mula dia buat bisnes dulu, bisnes dia sendiri. Dia tak dia tak ada mentor, mana-mana mentor pun. Tapi kali ni bila dia, terima kasih kepada anda yang baru follow ya. Jadi bila dia dah berjinak-jinak dengan TikTok, mula saya juga yang suruh dia berniaga dari rumah kan. Sebab masa tu dia sibuk dekat luar, kesian tengok dia penat kan. Kemudian bila dia dah duduk dekat rumah tu, dia memang suka buat apa-apa all out. Jadi alhamdulillah, belajar pun dia all out juga. Yang menjadi saya jadi menjaga cucu hari ni sebab anak saya tu dia pergi KL. Jadi kebetulan saya jumpa dia sebab saya nak belajar tentang ada benda-benda yang saya tak faham tentang TikTok kan. Sebab anak saya belajar. Dan hari ni pun kebetulan dia ada kelas. Dia ada lagi kelas sambung lagi dengan mentor dia kena pergi KL. So saya cakap banyak dah saya jagalah kan cucu kan. Sebab saya jarang jumpa cucu juga. Walaupun kami tinggal di bandar yang sama. Dan cucu pun ada pengasuh. So saya cakap dengan dia, tak payahlah hantar dekat pengasuh. Pengasuh pun dia pun nak berehat juga, nak nak pergi kendara kan, cuti kan. Jadi itu sebab saya tak buat shopping hari ni, sekarang ni. Nak bersantai-santai dengan anda dan juga nanti bila masa cucu saya akan datang kat sini kan. Kita tak boleh waktu shopping tu ada kanak-kanak kan, memang melanggar
TikTok punya guidelines kan. Itu yang dan sambil saya makan, saya bersantai dengan anda. Sebab saya tak boleh follow buat masa ni beberapa jam dah. Saya tak boleh follow follower saya. Saya minta maaf kepada anda yang saya tak dapat follow back buat masa sekarang. Kata TikTok saya dah follow ramai sangat dah. Padahal dah lama sangat dah, beberapa jam dah. Selalunya bila saya follow, kalau macam banyak saya follow dan dia stop pun sekejap je, kemudian saya boleh follow balik. Tapi kali ni macam dah petang dah, lama sangat dah. Dah lama sangat dah tak boleh nak follow back. Jadi siapa yang follow saya tak dapat follow back balik tu, harap bersabar. InsyaAllah kalau saya nampak anda selalu ada dalam komen saya, kalau bukan follower saya, InsyaAllah saya akan follow back ya. Saya akan follow balik. Sebab bagi saya followers ni berharga. Anda adalah sahabat-sahabat saya. Setiap satu followers ya. Bila kita berniaga dekat TikTok ni, kita kena faham bahawa followers ni adalah sama ada klien, customer, rakan-rakan kan, yang kita tak boleh ambil mudah. Macam saya belajar mula-mula mentor saya dulu dengan Irfan Hairi kan. Irfan Hairi belajar secara tak langsung lah. Bukannya saya betul-betul masa dia dekat Malaysia dulu, bukan saya betul-betul pergi ke kelas dia dekat Mutiara Damansara dulu. Saya hanya belajar melalui online sahaja dengan Irfan Hairi. Dia pernah buka kelas ataupun live setiap hari pada bulan Ramadan sebelum ni. Lama dah, 7 tahun lepas. Jadi dari situlah saya belajar kan. Dia kata setiap seorang customer harganya sangat mahal, dia kata. Memang betul. Saya rasa macam mana mahalnya bila saya dah hilang satu customer, 3 serentak masa tu ya. Satu punya pasal sebab online kan, dia bila orang lain yang share, bila orang tu berada di grup yang sama kan. Sebab saya adalah perfumer. Jadi bila saya dah kehilangan seorang customer, barulah saya faham apa benarnya Irfan Hairi cakap tu. Baru saya rasa, maksudnya kan, rasa sendiri berharganya customer bila kita dah hilang dia kan. Sebab sebab customer tu dia ada efek kepada customer yang lain. Kalau macam yang seorang tu cerita dia macam ni. Macam saya pembuat minyak wangi. Jadi bahan-bahan yang kita dapatkan tu ada yang daripada kilang-kilang lain kan. Ada yang bahan mentah lah maksud saya. Daripada kilang lain. Jadi penghilang tu hantar lambat. Itu menyebabkan barang yang saya post tu lambat. Ni bukan cerita orang Malaysia ni. Saya kehilangan customer tu bukan orang Malaysia, orang luar. Tapi jumlah kerugian tu besar lah kan. Kerugian tu sampai bertahun-tahun. Sebab bila kita dapat keuntungan besar, nak dapat customer tu bertahun-tahun, kita memelihara persahabatan dengan dia kan. Dan kepercayaan dia sampai dia boleh bank in duit kita dekat 20,000 lah kan. Macam tu saja untuk pembelian dia. Jadi itu yang bila kehilangan customer-customer yang berharga macam ni, kita rasa sangat-sangat rugi kan. Saya rasa sangat rugi. And then ada efek dia kepada sosial media saya juga, sampai saya tutup akaun tu. Sebab kesan dia kan, dia bila orang dah marah, dia takkan dengar apa sahaja kita punya pendapat. Sebab dia lebih dengar beberapa yang lain kan. Sebab dia terpengaruh dengan tu. Padahal dia dengan kita dah bertahun-tahun ni. Itu yang maksud saya. Seorang customer ni harga dia sangat mahal kan. Bila kita dah hilang dia tu, memang nak kita sendiri sebenarnya tahu. Kita nak memulihkan balik kita punya mood ataupun, sebab saya ni jenis sensitif kan. Saya rasa ramai juga orang yang sensitif kan. Sebenarnya orang sensitif ni tak sesuai nak berniaga, tak boleh nak melayan perasaan sangat. Kalau kita berniaga, kita kena kuatkan perasaan kita tu. Jadi bila sesuatu tu orang dah tulis negatif kan, orang kecewa dengan kita sebab barang lambat sampai. Luar negara kan lambat kan. Dia tak fikir yang beberapa tahun sebelum tu tak ada masalah. Dia fikir yang kemudian tu. Yang kemudian dan mendengar orang lain kan. Itulah kadang-kadang orang ni kesan daripada komen orang lain kan. Sebab orang lain tu bila pembeli tu serentak, jadi beli barang yang sama dan saya dapatkan barang yang sama daripada kilang yang sama, dan kilang tu dia menghantar barang tu lambat, dia ada emergency pula everything. Pada kita ni sampai naik flight nak pergi ke tempat dia kan, nak cepat punyalah saya menjaga customer saya ni.
Saya naik flight daripada Kuantan nak pergi ke utara sana, nak cepat nak dapatkan barang saya tu. Sebab saya suka buat kerja cepat. Kita seronok bila orang dapat barang kita segera kan. Sebab nak ke luar negara tu proses dia lama. Jadi bila berlaku lambat macam tu kan, lambat and then ada yang buat rungutan dan kita dah mood dah tak seronok tau. And then daripada situ minta ganti rugi pula, sedangkan kita dah keluarkan modal yang dia bagi tu, kita dah membeli sebab jumlah dia besar. Jumlah besar. Itu cerita jumlah besar sebab tajuk yang saya nak cerita tadi pasal kehilangan customer ataupun mahalnya customer, nilai customer ataupun mahalnya nilai anda dekat sini bagi saya. Itu yang saya ni saya susah nak block orang, saya susah nak unfollow orang, melainkan terpaksa. Lama juga saya nak follow ataupun saya nak block orang ni bertahun-tahun juga. Saya nak ada tabiat nak block orang yang maksud saya yang dah langgar limit lah ya, yang memang sepatutnya kena block. Itu pun anak saya ajar. Sebab orang macam ni lah yang mengganggu mood kita. Tapi bila saya dah cuba buat kan, start saya block orang yang toksik ni, memang tidur lena. Malam tidur lena lah. Jadi lebih baik kita block yang toksik ni dulu. Racun ni kan, ni racun yang berbahaya, bukan racun macam kita kat TikTok ni, racun berniaga kan, racun menjual tu. Itu yang lain kan, itu positif kan, berniaga. Tapi racun sebenar yang meracuni kita tu, tu cepat-cepat kita cut off, cepat-cepat kita buang supaya kita lupakan dia dan kita boleh fokus kepada kerja kita. Bila lah nak habis saya punya ni kan. Terus sebab saya tak reti makan depan-depan depan kamera ataupun semasa live ya. Cuma saya nak aktifkan balik sebab saya dah berehat selepas The Indonesia Show musim kedua. Nak mulakan balik kan, sebelum hari Isnin tu saya nak warm up balik dan sambil-sambil tu makan-makan santai-santai dengan anda kan. Tapi kalau makan heavy saya tak sanggup lah. Masih tak pandai lagi nak makan betul-betul sampai habis depan. Itu salah satu rahsia. Salah satu rahsia saya yang bukan rahsia dah. Kenapa yang susah sangat nak naik berat badan yang jenis susah nak habiskan makanan. Terutama kalau depan-depan kamera lagilah tak reti kan. Sementara saya nak habiskan. Anda yang join pun boleh kongsikan ya. Kongsikan bagaimana cara anda diet. Teman bahasa orang sekarang sebut korang kan. Korang tu engkau orang. Orang lama sebut engkau orang. Orang sekarang sebut korang kan. Tapi saya tak kerti nak panggil korang-korang. Saya takut. Sebab saya orang lama. Saya takut ada yang saya korangkan tu. Sebab mentor saya pun dia tak suka sebut korang-korang. Saya sendiri pun rasa tak biasa dengan perkataan korang tu. Takut orang kita korangkan tu orang yang lebih berumur daripada kita. Dan tak sesuai. Walaupun bahasa shortmat kita dah biasa kan. Tapi masih lagi saya rasa tak biasa dengan korang tu.
Komen yang saya pin tu ke atas tak nampak kan. Padahal saya pin kan. Sebenarnya kalau makan salad, makan sayur, lagi cepat kenyang. Jadi dah tak berapa nak makan nasi dah lah. Lepas ni baru nak masak untuk makan malam. Bila ada cucu ni kan, kita asyik tengok kartun je tau. Cucu saya ni yang lelaki ni, yang jaga dia siapa? Anak bongsu saya dengan cucu sulung. Cucu sulung dah umur 10, 11. 11 lah. Boleh harap lah nak jaga adik dia. Saya just jadi pemerhati je lah. Itulah orang selalu cakap kan, ada anak perempuan kan yang sulung ni untung. Anak perempuan boleh harap. Tapi bagi saya, anak perempuan ke anak lelaki ke sama. Kita boleh ajar anak lelaki, anak perempuan ni, boleh ajar dia sesama dia kan. Biar dia rapat sesama dia. Macam saya anak sulung perempuan, jarak umur jauh anak sulung. Selamatkan dia. Dia baru keluar dah boleh air. Selamat yang masuk dalam ni. Sebab yang nombor 2 ni dia overaktif lah. Saya risau juga nanti ke depan panjat meja dah lah baru keluar bila air lah. Maklumlah kan. Sebab saya merakam. Saya lepas ni saya akan download balik. Nanti kan jenuh pula saya kena edit kalau dia memanjat dengan keadaan dia sangat-sangat sepasang. Sepasang, faham tak sepasang? Anda faham tak sepasang tu macam mana? Sepasang. Baru keluar dari air, mandi. Okey, saya dah habiskan salad ni, tinggal sikit-sikit lagi ni. Sebenarnya ada lagi sikit dekat dapur tu saya nak habiskan. Dah. Belak. Sikit kunyit mau bawa, sikit air. Pakai ikan ni. Terima kasih kepada anda yang baru join. Dia bawa ni. Adik. Mana tu? Mana yang baru follow tu, saya minta maaf tak dapat nak follow back. Nanti kalau keadaan mengizinkan, saya akan follow back. Kalau anda rajin komen ya, saya selalu suka juga tengok siapa yang rajin komen. Saya akan pergi dekat bio yang berkenaan tu. Kalau saya tak follow lagi, saya akan follow. Kalau saya sempat komen, saya akan komen juga. Angkat ni tadi. Apa lagi? Budak kan dia seronok kan kalau dia kena kejar orang-orang yang nak bagi dia pakai tu. Berempah pulas nak pakai baju. Okey, boleh. Monster setan. Saya daripada cucu yang pertama dulu pun memang saya tak jaga sangat. Jaga sesekali macam ni je lah kan. Sesekali bila kita rindu, bila lama tak jumpa. Sebab kita bekerja, kita ada aktiviti kita. Walaupun bekerja dari rumah, dia adalah satu pekerjaan juga kan. Jadi jangan fikir macam si rumah yang duduk kat rumah ataupun yang bekerja secara online business kan.
Jangan anggap anda tidak bekerja. Sebenarnya itu adalah salah satu pekerjaan yang sangat bagus dan perlu dihormatilah. Kita perlu menghormati cara orang lain bekerja dan memahami. Cantik je budak Kita kena memahami sebab apa cara bekerja dari rumah bukan senang. Macam saya dulu, saya dah berhenti daripada kerja, saya ambil bidang marketing dulu. Last kali saya kerja luar di Swiss Garden Hotel bahagian marketing kan. Masa tu memang tak jumpa anak, itu yang saya tak sanggup tak jumpa anak sedangkan kita single mother. Lepas tu balik rumah dah penat kan. Macam mana kita nak meluangkan masa untuk anak-anak lain. Jadi masa tu anak masih lagi sekolah rendah, sekolah menengah baru. Sekolah rendah baru seorang masa tu kan. Itu yang saya buat keputusan bila dah divorce saya masuk college. Dan saya ambil bidang e-business untuk saya bekerja dari rumah. Masa tu tak ada lagi benda-benda ni kan, TikTok ke dan sokmed yang lain. Saya kena sebut benda-benda sebab saya tak nak biasakan supaya saya tak sebut sosial media yang lain walaupun saya tak letak produk dekat shop, tapi saya kena biasakan bercakap supaya tidak menyebut lain-lain media sosial sebab itu ada satu larangan. Biasanya saya akan saya akan letak produk dekat shopping tu, tapi sebab saya dengan cucu hari ni. Saya dengan cucu jadi saya tak nak melanggar syarat-syarat TikTok kan untuk melibatkan kanak-kanak kan dalam live. Jadi saya biasakan macam tu saja. Cuma tadi saya nak sambung sikit lagi tentang menuntut ilmu lah ya. Kita menuntut ilmu sebagai influencer ataupun menjadi tiktokers ya, ataupun influencer, sebab anak sulung saya influencer lah ya. Boleh tengok dekat, sekali lagi saya beritahu, boleh tengok dekat post sebelum ni, itu anak sulung saya. Jadi dia sekarang ni, dia walaupun dia dah tahu kan, walaupun pendapatan dia dalam 2 bulan ya lebih kurang 100,000 dalam TikTok shop sahaja, sampai dia dah tinggalkan kerja-kerja dia. Macam tudung ni ada jenama dia dulu ya, masih lagi jenama dia, dan dia stop dulu ya sebab dia dah rasa seronok dalam TikTok ni sebagai tiktokers, berniaga dari rumah dan tak perlu nak fikir tentang macam mana kita nak beli kain ni daripada kain putih, nak buat pemilihan jenis kain fashion dia, kemudian tu size semua kan, sebabnya dia leceh daripada kain, daripada bahan mentah, and then nak menjadi sehelai tudung tu, sehingga design dia, design pun ada yang macam ada yang beli siap kain macam ni, ada yang design anak saya buat sendiri kan. Memanglah nampak eksklusif, cantik, best kan, sedap masuk duit, tapi sedap juga menanggung dia punya kesibukan, nak pilih jenis kain, nak pilih tailor-tailor yang berkenaan. Dia tak cukup kalau ada seorang tailor, kalau tailor yang ni dia tak nak buat, sebab tailor pun dia bekerja sendiri kan, bukan kita ada kilang sendiri. Kalau kilang sendiri lain pula masalah dia. Kalau kita ada kalau kita upah orang nak jahit kan, orang pun macam-macam. Itulah yang menjadikan kalau kita nak buat produk sendiri kena fikir banyak-banyak. Ada orang dia hanya boleh buat produk tapi nak pasarkan bukan kepakaran dia. Memang nak jadi jack of all trade tu memang bukan senang lah ya, nak buat semua perkara. Macam saya sendiri pun dah berapa tahun dah saya dalam bidang online business ni, saya kalah dengan anak saya dalam bidang marketing ya. Walaupun saya boleh buat memang saya pernah menjuarai marketing masa saya di di hotel dulu. Itu masa sebab dia kita tengok masa tu lah, ataupun jenis-jenis perniagaan tu kan. Masa tu saya pernah jadi yang terbaik di antara rakan-rakan saya tu. Maksudnya dalam bidang marketing ataupun kita jual kita jual tiket percutian ya. Saya pernah sebulan memegang ranking yang terbaik dalam Malaysia dalam bidang marketing untuk percutian tu sahaja kan. Pernah rasa, tapi tak semestinya bila saya boleh dalam bidang itu, saya boleh juga buat dalam TikTok. Itu yang kita fikir, macam kita ni kan, macam mana pun kita kena belajar, sebab itu di luar itu lain ya. Itu lain. Dan bila dalam TikTok ni benda baru ya. Walaupun saya ambil course e-business dulu, masa tu tak ada lagi TikTok. Masa tu tak ada lagi benda-benda sosial media lain-lain tu. Jadi benda-benda baru itu yang kita ni kena sentiasa belajar. Jadi anak saya ni dia
Alhamdulillah lah, dia walaupun dia dah boleh buat, pendapatan dia dah rasa dah kan 2 bulan ni, tapi dia masih lagi belajar. Dia masih lagi pergi hari ni, dia ada peluang dia dah set dulu dah. Dia bukan tanya saya, dia memang dia dah pandai buat keputusan dia sendiri, sebab memang dah dia, sebab daripada sekolah menengah lagi kan, dah sama-sama keluar berniaga, dah jumpa orang kan. Itu yang jadi, bila dia dah habis SPM sahaja, dia berniaga sendiri. Dah rasalah sifat terajang kat luar tu macam mana susahnya kan. Kemudian bila bertemu dengan TikTok kan, TikTok Shop ni, dan rasa buat macam mana tu rasa lebih senang. Bila kita dah rasa benda yang susah, bila kita berada di tempat yang senang kan, di platform yang tepat. Macam TikTok Shop ni memang platform yang tepat dia untuk kita trend lah sekarang untuk kita cari rezeki. Sebab tak perlu nak keluar, tak perlu nak packing barang, melainkan kalau macam kita ada shop kita sendiri dalam TikTok tu, yang tu kita kena packing sendiri. Tapi barang-barang yang lain, mana yang kita nak jual balik, kita sebagai affiliate tak perlu nak fikir barang tersebut kita dah post ke tidak kan. Kita tak perlu banyak benda yang biasanya kalau kita berniaga sendiri kena buat. Macam yang berbalik pada cerita saya tadi, macam mana saya mengalami kita sebenarnya kita agak trauma juga kalau sesuatu berlaku kan dalam bisnes kita. Kalau semua benda kita buat, and then bila ada sesuatu kita kena handle juga kan, kena handle sendiri. Itu yang online bisnes bukan benda senang lah kan. Kalau kita buat sendiri, yang segala-galanya kita kena hadapi, sebab benda tu semua dalam kepala kita tau. Kita keluarkan, kita marketkan, kita kena handle, kita dengar semua. Kalau kita tak memberi pembahagian kerja pada orang lain kan, kita kena ambil tahu semua mesej ataupun menjawab email, menjawab pesanan daripada klien kita kan. Yang sakitnya kalau klien-klien yang biasalah, kalau benda sebab saja perfume yang jenis luxury, jadi yang membeli tu mestilah orang yang golongan-golongan yang mampu kan, ataupun yang di tahap yang dia dah keluarkan duit banyak kan. Sudah tentulah dia punya demand dia. Itu yang kita nak melayan demand orang tu, yang sangat-sangat sakit dan sangat-sangat trauma juga. Sebab semua atas kita kan. Tapi dalam TikTok Shop dia tak payah pening kepala. Tu yang rasa seronok sangat. Kalau macam dah alami susah macam tu, bila ada yang lebih senang, itu yang seronok kan. Ada yang lebih senang macam dalam TikTok ni, tak payah kita nak fikir. Kita tengok aja perjalanan dia kan. Kalau orang tanya agaknya produk saya dah sampai kat mana. Tapi setakat ni customer saya tu pun tak ada pun yang tanya, sebab orang pun faham membeli melalui TikTok kita hanya jual saja kan. Orang pun tak tanya kita produk tu kat mana, dah post ke belum kan. Sebenarnya bila orang tanya kita dah post ke belum, yang dulu-dulu tu, itulah yang kita rasa risau kalau kita lambat post, kalau kita miss kan. Sebab kita nak menjaga hati orang kan. Kita nak menjaga excited orang yang membeli dengan kita tu. Kita nak kekalkan excited tu sampai barang sampai kat dia, kemudian sampai barang tu sampai dengan keadaan baik. Tapi dalam TikTok ni saya tak tahu pun pembeli dia, pembeli. Yang pertama tu saya tahu sebab kawan saya membeli produk yang dalam apps tak ada, jadi saya mencari dalam TikTok Shop. Itu yang first tu yang saya tahu, sebab memang kawan saya membeli milik saya dan saya belikan dalam TikTok Shop. Sebab barang dalam apps tak ada, tapi ada ejen-ejen yang membuka shop dekat TikTok, dan saya dapat beli barang tu kan. Sebab barang yang bagus ya, daripada Miracle, barang yang dah habis dalam dalam apps. Dan masih ada, sebab ejen-ejen ni dia tahu produk apa yang killer, produk apa yang limited edition kan, produk yang berkualiti, yang sangat-sangat berkesan kan. Dah 2 kali masuk factory, keluar je second time sold out tak sampai, ada yang tak sampai 24 jam dah sold out. Sebab ejen-ejen dah tahu dah produk apa yang killer, produk apa yang memang sangat-sangat bagus ataupun dapat permintaan kan. Itu yang pilihan yang terbaik lah. Kalau macam tak ada dalam apps, dah habis dah dalam apps, boleh dapatkan kat sini. Dan saya tak kisah pun saya tak kisah pasal kita ejen kan. Honestly saya ejen juga Miracle, tapi saya tak bergantung sepenuh kepada apps. Saya tak bagi tahu pada, kalau orang yang tak sempat tu dia memang akan beritahu tak ada, dia kata dah habis dalam apps. Tapi macam saya masih, selagi saya masih berdaya, saya suka memberi
satisfying ya kepada customer-customer, terutamanya yang saya kenal ya, kawan-kawan kita kan. Dia nakkan serum tu, so serum tu tak ada dekat apps tapi ada dekat agent. Saya tak kisah berapa persen yang saya dapat, yang penting kawan saya tu, kawan saya dapat. Sebab kita tahu yang produk tu bagus kan. Lagipun kita dah share dengan dia dah sebelum ni. Jadi bila dia dah percaya dekat kita, tak best lah kan. Kita tak dapat nak jual balik dekat dia kan. Itu yang menjadikan saya ni usahakan juga dapatkan dekat agent dalam TikTok. Jadi penyelamat lah. Banyak jadi penyelamat kan. Itu yang bagusnya. Terima kasih Hajar Zamri yang baru join kat sana. Kalau anda biasa dengan saya buat live, mungkin anda tahu nama saya. Bagi yang tak kenal saya Nisha. Biasanya saya live di bawah rancangan The Nisha Show. Kali ini The Nisha Show pada untuk musim yang ketiga ya. Kita dah musim yang ketiga dah. Akan bermula pada hari Isnin ini. Seperti biasa saya kekalkan tajuk mengenai mental health pada hari Isnin. Jadi insya-Allah saya akan mula pada Isnin. Jadi sebelum tu warm up balik ya, sebab dah 3 minggu saya tak online ataupun saya tak live. Saya just share dekat post saja kan. Sebab masa 3 minggu tu lah kita nak nak check balik. Sebab saya suka naikkan balik ya apa yang download daripada TikTok kan, daripada TikTok Center, download balik live, and then kita edit, kita naikkan ya. Kemudian kita nak fresh balik kan, refresh balik dan mencari apa yang bahan-bahan terkini, terutamanya dalam tajuk mental health kan. Kita nak tengok keadaan semasa kan, apa cerita semasa untuk kita nak masukkan dalam dalam rancangan The Nisha Show ya. Dan juga kita nak pilih tetamu-tetamu yang sesuai kan. Macam musim pertama saya just invite kan kat sini kan, ada yang kita dapat information kan, sahabat-sahabat kita yang live kan, kita boleh invite dia untuk live together. Jadi ada yang sebelum ni dia just masuk saja live, saya invite sajalah mana yang dah mana yang memohon nak masuk tu. Biasanya yang pertama pun dah ada kan. Kemudian tu saya klik sahaja, masa tu belajar tak tahu lagi kan, saya main klik je invite sahaja sesiapa yang nak masuk ataupun menjadi tetamu kepada The Nisha Show. Itulah, ada yang tak sesuai saya edit lah. Ada yang sesuai tu ada dalam saya dah naikkan dalam satu lagi sosial media. Itulah, jadi bila yang pertama saya tak tapis. Banyak tetamu-tetamu, ada yang tetamu yang tak sesuai kan. Lebih banyak yang tak sesuai sebab kita ada tajuk-tajuk tertentu. Contoh dia kalau macam malam Khamis ya, tajuk mengenai satu hadis ya. Saya akan petik satu hadis daripada kitab hadis ya. Kita nak cari orang yang sesuai lah ya, yang mungkin boleh mengupas hadis ataupun nak berkongsi lah. Kita nak yang sesuai ya, berkongsi dengan tajuk waktu hari itu. Itu yang jadi saya memilih ya. Itu yang menjadi musim kedua. Kita bila saya tapis macam tu ya, saya tak dapat yang yang sesuai musim kedua. Jadi yang ketiga ni saya berharap anda mana yang nak join tu, kita invite lah. Kita akan kita sekali lagi saya akan tapis juga untuk jadi tetamu, dan anda boleh tulis kat ruangan komen. Kenapa je ni? Dia buat apa ni? Tak tahu. Sujud. Baju dia mana baju? Baju dia mandikan baju dia dengan susu. Oh, baju kena susu. Ya. Satu lagi, saya tak jaga cucu saya sebab apa tahu? Saya tak pandai buat susu. Saya tak pandai buat susu botol. What? Anak bongsu saya kata what? Memang saya tak pandai buat susu botol. Memang saya akan serah tugas Nak kat tolong. dia. Sebab anak saya ada 6 orang dulu, semua tak pakai susu botol. Ni Semua cabut. susu badan. Dan bila dah pandai pegang tu, saya akan beli jenis mak untuk baby boleh pegang kan.
Sebab saya betul-betul ikut cara apa ni, masa tu memang dekat klinik ya, klinik ibu dan anak, dia sangat tegas tentang penyusuan susu ibu tahu. Dia menggalakkan kita bagi susu ibu dan tidak menggalakkan bagi susu botol. Kebetulan memang saya jenis susu banyak kan, jadi anak saya memang menyusu secara eksklusif semua sekali. Sehinggalah yang bungsu tu, bila saya dah sibuk banyak buat kerja luar, kadang-kadang kita kena pergi luar kawasan, luar daripada negeri saya bekerja tu, sebab kita buat marketing kan. Yang tu sebab pengasuh dia tak pandai kita nak bagi apa tu, tak pandai nak bagi susu budak lah. Dia dah terbiasa dengan cara macam mana mengasuh budak lain bagi dalam botol kan. Barulah ada. Itu pun saya pilih botol yang betul-betul dia punya bentuk apa ni, bekas minuman yang sesuai lah ya, yang sesuai, yang doktor sarankan baik untuk anak-anak kan, yang apa, dia rasa macam dia menyusu dengan mak dia. Saya nak cerita balik pun saya tak gerti nak cerita, nak tunjuk contoh pun tak ada kan, nak tunjuk contoh pun mungkin kat sini tak ada yang ibu menyusu kan. Satu lagi apa, sebab ni santai saja, jadi saya just ceritakan benda yang terilham ya, untuk saya berkomunikasi dengan anda, sebab santai saja kan. Isya nak ke salad, ada lagi sikit kat dapur. Nak salad? Nak salad? Tak. Ada sikit ada kat dapur tak dalam ni? Sebab ni ada kuah dia. Salad. Ada yang dalam penapis tu letak dalam ni. Salad. Habiskanlah. Tengok kalau makan Umi tak ingat lah. Salad ada sosis. Nugget habis dah? Ada lagi? Saya TikTok ni saya belajar dengan cucu saya ingat. Saya ingat mula-mula dulu kan budak lebih cepat kan. Saya belajar dengan cucu saya, dia sekarang dah umur 10, 11. Dia lagi mahir apa ni TikTok. Sekarang ni mak dia lagi mahir kan. Itulah kita ni ibu ni, bukan zaman kita kan. Jadi kita belajar dengan apa, golongan muda ni. Dia orang ni lagi cepat kan. Dia lagi cepat, dia lagi faham mana nak klik-klik tu. Macam kita ni, itu yang sebab saya biasakan sebelum Indonesia Show musim ketiga, saya nak biasakan balik kan. Apa ni, sebab sentiasa berubah ya. Internet ni ataupun teknologi sentiasa berubah, sentiasa meningkat. Ada yang kita kena update ya. Macam juga dalam apa ni pun, saya tengok dalam TikTok ni pun ada juga benda-benda yang dah berubah kan. Itu yang nak kena biasakan diri. Apa ni, dan juga kita kena biasakan lah ya setiap hari kan, supaya kita mahir. Setiap hari baru kita ingat kat mana kita nak klik, macam mana kita nak buat kan. Okey, dah pukul 3.30 sekarang. Saya tak ingat, saya tak catat kali ni sebab bila berlaku secara santai, saya pun santai saja bawa handphone daripada tingkat atas ke bawah. Saya tak bawa buku, biasanya saya buat dekat meja saya tu. Jadi everything kat situ kan kita catat, start daripada pukul berapa, sebab sekurang-kurangnya saya akan cuba buat 1 jam. Yang ini santai saja. Dan saya tak perasan pukul berapa saya mula tadi, sama ada dah sampai 1 jam ke tak. Tapi saya tak letak dekat situ apa ni, produk dekat situ kan, saya tak letak lagi. Jadi bagi anda, kalau macam anda memang berniat masuk dalam TikTok Shop ni untuk membeli belah kan, ni kan awal bulan kan, kadang ada orang beli apa ya, nak beli apa hari ni kan, tengok dekat TikTok Shop lah. Mungkin ada orang berniaga, tapi saya tak letak dekat tak letak produk dekat shop tu. Anda boleh lihat ya, dekat post saya ada share apa yang terkini, apa yang saya baru naikkan dalam apa ni, TikTok Shop saya ataupun Nisha Mall ya. Nisha Mall dalam TikTok ni, sebab saya masukkan banyak benda ya, segala benda yang saya berkenan saya masukkan saja. Dalam masa yang sama saya check balik ya. Mula bila saya tengok banyak benda boleh masuk, saya masukkan saja tau, sampai satu tahap dia berhenti. Okey, barulah saya jumpa, okey dah sampai masa kan semua. Maksudnya dia mesti ada limit kan, cuma tidak dia beritahu banyak mana produk boleh masuk. Itu yang kita kena cuba dan apa ni, lakukan sendiri kan. Banyak mana dalam TikTok Shop tu saya tak dapat kira lagi, belum kira sebab banyak ya. Cuma dia sampai masa bila dia dah stop tu,
Maksudnya dah tak boleh dah kan. Dah sampai limit lah produk yang dah dimasukkan. And then dari masa ke semasa saya akan check ya. Tak sempat nak check sebab terlalu banyak, tak sempat nak check. Cuma kalau dapat notification pun banyak sangat. TikTok pun dia memberi notification yang sama juga berkali-kali. Jadi selalu mesej tu lebih daripada 99 mesej kan, banyak je kan. Itu yang mana yang sempat lah. Tapi cerita dia macam tu. Kalau ada yang produk yang dah habis tu, saya akan keluarkan dan akan masukkan baru. Dan berbalik kepada cerita awal tadi tentang free gift kan. Apa yang kita dapat, biasanya kita boleh pilih 5 free sample dalam TikTok. Jadi carilah produk apa yang sesuai ataupun yang mungkin kita nak jual kan. Jadi kalau kita tak nak beli, kita boleh dapat free sample, why not kan. Boleh pilih 5 barang. Jadi kalau sesuai kan, ataupun kita layak nak dapatkan free sample tu, kita pilihlah 5 produk. Ada yang anak saya bagi tahu tips baru pula tadi yang sebelum dia berangkat ke KL tu. Dia kata apa? Walaupun diberi 7 hari, dalam tempoh 7 hari kan, kita dapat jawapan daripada founder ataupun pengeluar produk tu, dia nak bagi kita free sample, dia bagi jawapan lah dalam tempoh 7 hari tu. Tak payah tunggu 7 hari dia cakap. Kalau dia jenis, dia kata dia tak sabar, dia tak nak tunggu lama-lama. 3 hari tengok tak ada jawapan, dia akan remove ataupun batalkan request tu, and then request barang baru kan. Dia kata kalau kat rumah dia tu satu almari, bukan satu almari dah, banyak dah sebab dia dah peringkat influencer kan, banyak. Ini cucu saya lah ni, dia dah dia dah panjat. Nenek join. Nenek, kita sama-sama nenek ni. Cucu saya dah panjat meja dah. Okey, saya akan end live tak lama lagi sebab kalau terlalu panjang live dengan nanti nak download susah kalau terlalu lama. Jadi saya nak download balik dan nak edit senang kalau tak terlalu panjang. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Saya akan sambung. Sebelum tu Assalamualaikum nenek yang baru join. Kita sama-sama nenek. Saya pun seorang nenek juga. Kepada cucu 2.5. Bakal ada cucu lagi seorang, insyaAllah. Sehingga kita bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berhujung minggu. Sehingga kita jumpa lagi. Bye.